Bukit Merah yang sering kita kenali adalah pusat peranginan untuk seisi keluarga. Namun sekitar 40 tahun yang lalu, terdapat satu lagi kawasan Bukit Merah di daerah Kinta, Perak terkenal dengan tragedi pencemaran radioaktif. Kawasan ini merupakan tempatnya pengurusan nadir bumi atau lebih tepat, pengurusan bahan radioaktif terbesar di Asia pada masa tersebut. Pelbagai masalah, kesan dan juga impak daripada kerja pengurusan ini sehingga membawa kepada campur tangan dari pihak kerajaan walaupun sebenarnya dibenarkan oleh kerajaan. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kembali tragedi besar yang berlaku di Bukit Merah pada tahun 1982. Teruskan menonton. Pada tahun 1979, syarikat Asian Rare Earth Sdn Bhd ataupun ARE telah ditubuhkan di mana syarikat ini mula beroperasi pada tahun 1982 dan merupakan syarikat pengekstrak yttrium daripada bahan mineral monazite. Yttrium merupakan sejenis nadir bumi dan monazite juga mengandungi bahan radioaktif lain antaranya thorium dan uranium. Syarikat ini juga bukan calang-calang statusnya kerana pemegang saham utamanya ialah Mitsubishi Chemical Industries Limited sebanyak 35%, Bay Minerals sebanyak 35%, Lembaga Urusan Tabung Haji sebanyak 20% dan selebihnya beberapa individu persendirian. Pembukaan kilang berisiko tinggi ini telah mendapat khidmat nasihat daripada Pusat Penyelidikan Tun Ismail Puspati dari Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar sebelum pembukaannya. Hasil daripada perbincangan ini telah diputuskan bahawa sisa pemprosesan monazite itu kelak akan menjadi hak milik dan tanggungjawab pihak kerajaan negeri Perak. Sisa pemprosesan ini disimpan kerana ia dikatakan berpotensi digunakan sebagai sumber tenaga nuklear. Pada awalnya, sebuah kawasan seluas 9 ekar yang terletak di Parit, Perak telah dipilih sebagai tapak untuk membangunkan kilang ARE ini. Walau bagaimanapun, akibat bantahan daripada ramai pihak, terutamanya penduduk tempatan, lokasinya telah diubah kira-kira 7 km daripada Kampung Baru Bukit Merah. Bantahan daripada penduduk tempatan. Sejak kilang ini mula beroperasi, penduduk di kawasan penempatan terdekat di Pekan Papan mula mengeluh bahawa asap dan bau yang kurang menyenangkan datang daripada kilang ARE. Perkara ini yang berterusan kemudiannya telah menyebabkan para penduduk kawasan penempatan terdekat merasa kehidupan mereka amat terganggu. Penduduk mengalami kesukaran bernafas dan pedih mata akibat daripada pencemaran udara hasil dari kilang ini. Selama bertahun-tahun lamanya, keluhan mereka ini terus tidak diendahkan oleh pihak kilang dan pihak berwajib. Lebih mendukacitakan, penduduk setempat pada ketika itu turut menemui bukti bahawa kilang ARE ini telah membina parit khas yang mengalirkan pembuangan sisa radioaktif ini ke sebuah kawasan yang terletak berhampiran dengan kampung mereka. Pada tahun 1984, penduduk Papan dan Pekan Berdekatan telah menandatangani satu surat bantahan rasmi kepada beberapa pihak antaranya Perdana Menteri, Menteri Kesihatan, Menteri Besar Perak dan Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Walau bagaimanapun, respon-respon yang diterima mereka amat mendukacitakan. Antara respon mengecewakan ialah daripada Perdana Menteri ketika itu yang menyatakan bahawa kerajaan telah mengambil langkah untuk memastikan keselamatan dan pembinaan tapak pembuangan sisa radioaktif ini akan diteruskan. Manakala jawapan yang diterima daripada Menteri Bertanggungjawab pula ialah tapak pembuangan di papan itu selamat kerana ia telah dibina bertepatan dengan piawaian yang ketat. Bukan itu sahaja, beliau turut mencabar pengkritiknya supaya membuktikan bahawa tapak pembuangan yang mereka katakan itu berbahaya. Bertitik tolak daripada inilah yang mencetuskan beberapa siri demonstrasi secara aman yang telah dilakukan oleh penduduk setempat agar kerajaan masuk campur dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka akibat daripada keputusan kerajaan sendiri. Ahli fizik luar negara dijemput bagi membuktikan kepada kerajaan bahawa pembukaan kilang ARE itu sangat berisiko kepada penduduk. Mereka telah mendapat kerjasama daripada beberapa pihak dari dalam dan luar negara untuk membuat kajian terperinci. Antara pihak yang terlibat termasuklah Sahabat Alam Malaysia SAM, di mana bacaan yang diambil oleh pegawainya menunjukkan tahap radiasi di tapak itu adalah 88 kali ganda lebih tinggi daripada had maksimum yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Antarabangsa Perlindungan Radiologi. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pula mengisytiharkan parit yang menyalurkan dan menyimpan sisa radioaktif itu tidak selamat, manakala Dr. William Kennel yang merupakan ahli fizik dan penganalisis keselamatan British pula mendapati kerja kejuruteraan pengurusan sisa radioaktif di situ dalam situasi yang amat buruk. Beberapa pakar industri daripada beberapa negara besar dunia juga mempunyai pendapat yang sama di mana tapak itu tidak sesuai untuk dijadikan tempat kilang ARE tersebut.
Walaupun penduduk telah menyahut cabaran kerajaan dan membuktikan melalui hasil kajian ahli fizik luar negara, kerajaan tetap membuat keputusan supaya rancangan tapak pembuangan sisa di papan itu diteruskan juga. Ini telah menyebabkan penduduk kampung melakukan mogok lapar selama sehari sebagai tanda protes kepada keputusan kerajaan. Apa yang berlaku nampaknya semakin parah apabila kesihatan mereka menjadi semakin buruk. Penduduk bukan sahaja diserang demam dan batuk yang kerap, namun terdapat juga kes leukemia, kematian bayi, penyakit sejak lahir dan kes keracunan plumbum juga dilaporkan semakin meningkat. Akhirnya, pada 12 Disember 1985, Timbalan Perdana Menteri waktu itu iaitu Datuk Musa Hitam telah turun ke tapak pembuangan sisa dan merasa terpanggil untuk menyelesaikan isu tersebut. Mesyuarat Kabinet yang diketuai oleh TPM telah memutuskan bahawa tapak pembuangan sisa perlu dipindahkan dari papan ke Banjaran Keledang yang jaraknya hanya 5 km. Kes ini kemudian dibawa ke mahkamah oleh 8 orang penduduk yang terdiri daripada seorang pengimpal, pembuat kasut, pekerja am, pesara, tukang gunting rambut, pemandu jentera, pengendali kren dan mangsa kanser. Hasilnya, Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh memerintahkan ARE supaya menghentikan proses melibatkan bahan radioaktif itu sehinggalah langkah keselamatan diambil. Namun begitu, pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun 1986, ARE mendakwa bahawa syarikat itu telah membelanjakan lebih RM2 juta untuk meningkatkan langkah keselamatan mengikut standard Agensi Tenaga Atom Antarabangsa. Keadaan nampaknya kembali keruh apabila penduduk kembali membuat protes sehingga memerlukan campur tangan pihak polis. Sehinggalah akhirnya, penduduk kampung sekali lagi berjaya membuktikan bahawa kilang itu sememangnya telah mengeluarkan jumlah gas yang membahayakan nyawa penduduk dalam jumlah yang banyak. Kilang ditutup. Pada tahun 1992, iaitu sekitar 10 tahun selepas pembukaannya, Mahkamah Tinggi Ipoh mengumumkan yang penduduk Bukit Merah menang dan kilang ARE diarahkan supaya ditutup dalam tempoh 14 hari. Namun begitu, pihak ARE terus membuat rayuan ke atas Mahkamah Agung dan Mahkamah menerima rayuan ARE atas dua alasan. Walaupun ARE berjaya dalam rayuan mereka, syarikat itu kemudiannya menghentikan operasi dan mula membersihkan tapak akibat tekanan awam baik di peringkat negara dan antarabangsa. Campur tangan pemegang saham utama iaitu Mitsubishi Corporation juga menyebabkan operasi pengeluaran dihentikan. Pada 19 Januari 1994, ARE mengumumkan penutupan kilang dan kerja-kerja pembersihan dijalankan. Selain pembersihan, ARE juga telah memberikan bayaran bulanan kepada para penduduk yang telah menjadi mangsa. Manakala pihak Mitsubishi Chemical juga telah mendermakan sebanyak $164,000 kepada sekolah komuniti di sana. Kajian akademik menunjukkan bahawa komuniti Bukit Merah akan hanya terkena satu kes leukemia untuk setiap 3 tahun kesan daripada radioaktif itu. Kesan tragedi Bukit Merah. Dilaporkan bahawa pemprosesan bahan radioaktif di Bukit Merah ini dikaitkan dengan 8 kes leukemia dan 7 kes kematian. Manakala dalam masa 5 tahun, turut berlaku kecacatan kelahiran dan beberapa kes leukemia dalam kalangan 11,000 penduduk. Menurut laporan New York Times, 7 mangsa yang disahkan menghidap leukemia telah meninggal dunia. Terdapat juga kajian yang dilakukan pada tahun 1992 untuk menguji tahap penurunan darah putih dalam kalangan kanak-kanak dengan membandingkan antara kanak-kanak Bukit Merah dan kanak-kanak di Marshall Island yang merupakan tempat di mana pihak Amerika Syarikat telah melakukan ujian bom nuklear. Hasil kajian itu menunjukkan lebih ramai kanak-kanak di Bukit Merah yang berhadapan masalah ini berbanding di Marshall Island. Kesimpulannya, tapak pemprosesan bahan nadir bumi di Bukit Merah adalah sejarah tapak pembersihan radioaktif terbesar di benua Asia. Ianya menjadi pengajaran yang sangat besar dalam urusan pengurusan bahan radioaktif bukan sahaja di negara kita, malah di dunia. Pemprosesan bahan nadir bumi bukanlah tidak boleh dilakukan, namun begitu, pihak yang bertanggungjawab perlu melakukannya mengikut standard yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib agar peristiwa yang sama tidak berulang lagi. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.